Ibn Qayyim Al-Jauzi dia menyebut tentang kenapa tertutupnya pintu hidayah dan taufik daripada Allah. Ada 6 perkara yang menyebabkan pintu taufik dan hidayah Allah tertutup pada diri kita. Kadang-kadang kita lakukan sesuatu, kita tak sedar sesuatu yang kita buat itu baik, tapi dalam masa yang sama kita melakukan suatu perkara yang menyebabkan ia menjadi penghalang kepada untuk kita dapatkan sesuatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa nawwir qulubana binuril Qur'an ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tahiyatan bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama sekali bersama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya. Pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi peluang untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, dan buat kali seterusnya bersama dengan saya untuk menggantikan bagi Fadil Ustaz Rahim Nasir. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah majlis ilmu kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada pagi ini saya nak mengambil satu cacatan penting yang sempat saya rujuk semalam dalam sebuah kitab, kenyataan yang disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ataupun orang sebut sebagai Ibn Qayyim Al-Jauzi. Ibn Qayyim Al-Jauzi dia menyebut tentang kenapa tertutupnya pintu hidayah dan taufik daripada Allah. Ada 6 perkara yang menyebabkan pintu taufik dan hidayah Allah tertutup pada diri kita. Kadang-kadang kita lakukan sesuatu, kita tak sedar sesuatu yang kita buat itu baik, tapi dalam masa yang sama kita melakukan suatu perkara yang menyebabkan ia menjadi penghalang kepada untuk kita dapatkan sesuatu. Kan? Kita tak sedar kadang benda macam tu. Benda dalam hidup dunia pun kita hari ni, kita buat satu benda nak dapatkan natijah ataupun keputusan yang baik, tetapi kita tak dapat. Bila kita cek balik, okey dah kita buat ni, cuma lah rupanya ada benda ni. Benda yang menjadi penghalang ni kadang-kadang biasanya tidak disedari, walaupun dia adalah perkara yang biasa dan kita tahu, cuma kita tak sedar. Dan perkara disebut oleh Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah ni benda biasa juga. Kalau saya nak sebut pun hari ni kita akan rasa, oh betul lah Allah. Kadang-kadang sampai tersentuh kan. Kita baca buku dia, baca karangan, kitab-kitab karangan dia, kita lihat kenyataan-kenyataan dinakalkan oleh para alim ulama. Bila baca, bukan kata saya sendiri pun kadang bila baca, Allah rupanya baru tersedar, hati tu sentuh. Padanlah, teringat dah benda kita buat ni, padanlah tak dapat pun, padanlah tak jadi pun. Dia benda tu jadi sebutan. Kerana kita lupa. InsyaAllah kita ambil apa yang diingatkan oleh para alim ulama untuk jadikan panduan kepada kita, supaya apa yang kita buat tu capai natijah yang kita hendak, yang kita inginkan. Sebab semua orang nak berjaya, semua orang nak sesuatu yang baik, semua orang nak keputusan yang baik, dan setiap apa yang dia buat kan, kita beribadah, kita lakukan ketaatan dan perintah Allah, kita nak Allah redha, kita nak syurga, kita nak kebaikan. Tapi kadang ada yang tak dapat, ada yang dapat. Sebab apa tak dapat? Yang tu kita perlu lihat. Orang berdoa, nak sangat doa dia diterima oleh Allah, sebab kita nak minta, semua benda yang kita minta tu mesti kita nak dapat. Tapi kadang-kadang ada penghalang-penghalang yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah. Tuan-tuan sekalian, yang pertama yang menyebabkan tertutupnya pintu hidayah dan taufik daripada Allah SWT, apa dia yang pertama? Yang pertama, manusia sibuk dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka,
kepada kita. Sibuk tu dalam arti kata seronok sangat nikmat Allah bagi, tapi terlepas pandang untuk bersyukur atas nikmat yang Allah bagi. Syukur ni kadang-kadang kita salah faham daripada sudut kedudukannya. Bukan sekadar untuk kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Bukan sekadar kita ucapkan thank you kepada Allah. Dah. Syukur kita kepada Allah sesuatu yang kita memberikan kesenangan ataupun kehendak yang dikehendaki oleh Allah. Macam kita lah tuan-tuan. Saya contoh, walaupun tak sama dengan Allah, tetapi ada sesuatu yang kita nak daripada anak kita. Tuan-tuan, kita bagi apa saja yang dia nak tentang apa yang dia buat, apa yang dia minta. Tapi apakah cukup dengan apa yang kita bagi? Dia hanya ucapkan kepada kita terima kasih, kita sudah rasa lega. Kita nak pulangan lain. Apa pulangan kita nak? Kita nak dibawa balik kejayaan. Nampak tak, sesuatu yang kita nak kan berbeza. Kita pun mempunyai satu keinginan, kita nak sesuatu yang bukan sekadar terima kasih. Kan? Bapa bukan nak terima kasih daripada kamu. Mama bukan nak terima kasih saja daripada kamu. Kan, sekadar terima kasih saja. Orang lain pun ramai boleh bagi terima kasih ke abang mama. Kan, kita boleh cakap begitu kan anak kita. Kita bagi orang bantuan, orang boleh terima kasih dengan kita. Dan kita tidak mengharapkan apa-apa pun daripada dia. Kan, sekadar terima kasih pun kita sudah lega. Tak ucap pun kita rasa tak apa lagi, sebab yang kita bagi itu pun bukan hak kita pun. Kita tolong sampai je. Tapi bila sampai dekat anak-anak kita, kita rasa sesuatu. Cukup ke anak kita dengan dia bagi terima kasih? Tak cukup. Kita nak sesuatu pulangan yang dia bagi. Tuan-tuan sekalian, itu kita. Kita memerlukan suatu untuk senang hati. Bagi Allah, dia tidak memerlukan, tetapi apa yang diperlukan itu untuk dipulangkan balik kepada kita. Ini bezanya makhluk dengan Allah. Allah, tuan-tuan, dia buat kita ni, dia jadikan kita dengan tanpa satu benda pun yang kita minta. Secara percuma. Dia hidupkan kita, dia bagi nyawa, dia bagi tenaga. Dalam masa yang sama, dia perintahkan kita suatu perkara. Apakah perintah itu? Dengan tujuan untuk memberikan sesuatu kepada Allah? Tak, sikit pun tak. Sikit pun tak. Allah tidak akan menambah apa yang ada pada dia atas taat kita. Dan dia tidak akan mengurangkan apa yang ada pada Allah atas ingkar kita. Tak akan berlaku. Sama ada kita taat ataupun kita ingkar, dia tidak akan berganjak apa yang ada pada diri Allah atas kesempurnaan yang ada pada Allah SWT. Tak akan berganjak. Dah apa benda kita buat? Kita buat hanya sekadar nak membuktikan, bukan kerana Allah, bukan daripada Allah, tapi kita membuktikan kerana kita ni hamba taat kepada Allah. Tu. Kalau kita bukan hamba, tak apa kita tak ikut perintah Allah. Kalau kita ada rasa yang kita ni bukan hamba. Tapi memang hakikatnya kita hamba. Maka kita wajib taat perintah Allah untuk membuktikan kita hamba. Bukan untuk Allah buktikan yang dia tu Tuhan. Tak. Tak perlu pun. Kalau kita tak percaya tentang ada wujudnya Tuhan pun, dia tidak akan mengurangkan kuasa Allah dan tidak akan menambahkan kuasa Allah. Allah begitulah dengan sifatnya yang terlalu sempurna, yang tidak ada boleh mengurang ataupun menambahkan apa yang dia ada. Nak tambah apa kesempurnaan Allah sedangkan Allah itu terlalu sempurna? Nak kurang apa yang ada pada Allah sedangkan Allah itu tidak akan berlaku kekurangan pada diri dia? Siapa lagi nak tambah? Kita ni makhluk yang dia cipta. Mana mungkin kita mampu nak beri sesuatu kepada Allah untuk menambah apa yang ada pada Allah dan nak mengurang apa yang ada pada Allah? Tak mampu. Maka Allah bagi. Dan kita buat perintah Allah. Kenapa? Allah suruh kita buat dengan tujuan untuk diberikan kembali manfaat itu kepada kita. Tuan-tuan, Allah bagi nikmat. Allah nak minta apa tentang nikmat Allah bagi dekat kita? Allah minta satu, supaya kita syukur. Apakah bila mana kita tidak bersyukur, nikmat yang diberikan kepada kita itu akan berkesan kepada Allah? Tak, tuan-tuan. Allah bagi je. Kadang-kadang Allah teruskan, kadang-kadang Allah hentikan kepada kita. Nampak kamu sombong sangat, Allah berhenti bagi nikmat. Kenapa Allah berhenti, tuan-tuan? Ada di antaranya mungkin sombong. Ada di antaranya mungkin terlupa untuk bersyukur dengan Allah. Allah bagi dalam keadaan beberapa kali kepada kita untuk kita ingat, kita lupa. Sedangkan Allah Ta'ala boleh teruskan. Allah sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La in syakartum la azidanakum. Tuan-tuan, Allah jawab sendiri. Dia cakap tu, dia jawab. La in syakartum, jika sekiranya aku bagi. Saya yakin tuan-tuan belajar bahasa Arab kan? Belajar bahasa Arab dengan Ustaz kan? Al-Quran kan? Hafiz Quran. Terlajar. Bila datang perkataan inna tu satu persoalan yang kita kena jawab. Dan Allah disebut dan dia jawab. La in syakartum, jika sekiranya kamu syukur,
la azidanakum. Perkataan la azidanakum, Allah dan memberitahu bahawa aku mesti akan tambah. Mana Allah akan buat sungguh. Walaupun tidak ada siapa yang boleh mendesak Allah ataupun akan memberikan akibat kepada Allah, kau janji dulu nak tambah atau tak nak tambah pun, siap kau. Tak ada orang boleh buat pun dengan Allah begitu. Tetapi Allah memberi jaminan kerana sifat Allah itu sendiri, dia tidak bersalah dengan sesuatu janji yang dia buat. Allah akan tambah. Cuba kita bayang kalau kita dapat satu nikmat tidak berlaku penambahan. Pernah tak kita fikir? Yang ni, kenapa? Manusia seronok dapat nikmat, tapi manusia lupa untuk bersyukur dengan Allah. Kalau kita fikir tentang sekalian, kan, satu nikmat Allah bagi, kadang-kadang ada waktu nikmat tu tidak berterusan. Berhenti setakat tu. Dulu okey lah, sekarang dah tak ada apa-apa. Kita hanya fikir, kenapa ya? Kita tak cepat untuk kembalikan pada diri kita. Ya Allah, mungkin aku dah kurang baca Quran kot. Mungkin solat duha dulu, Alhamdulillah, kan, setiap hari, ataupun seminggu 2-3 kali, ni seminggu sekali solat duha. Kita tak sedar kadang-kadang. Kita anggap, alah solat duha je kot. Ni bukan boleh pakai kot. Tak. Solat duha je kot, tapi solat duha tu lah benda besar. Besar sangat. Benda sunat tapi sangat besar. Baca Quran je kot. Dah, baca Quran tu besar. Semua amalan itu membuktikan hubungan kita dengan Allah. Membuktikan apa yang kita kata tu betul. Sayang Allah, cinta Allah, percaya pada Allah, beriman pada Allah. Apa bukti? Daripada tiap-tiap hari 9 duha tinggal 3 hari. Itu ke bukti sayang? Itu ke bukti kita beriman? Allah Ta'ala perintah daripada kita buat, ada yang tak buat, kejap tak buat. Rindu dengan Allah, Quran 4 hari sekali, 3 hari sekali berbaca. Apakah itu bukti yang kita boleh tunjuk pada Allah atas ucapan kita benar? Sedangkan kita ada nikmat. Apa nikmat Allah bagi? Boleh baca Quran. Apa nikmat Allah bagi? Kita ada ilmu. Apa nikmat Allah bagi? Kita tak bisu. Apa nikmat Allah bagi? Kita mendengar. Apa benda yang kita ada pada diri kita tu yang kita tak dengar dan kita tak beri balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah Taala berikan kepada kita ni tenaga. Ya. Tak ada guna pun tenaga. Nak mari kuliah fikir. Ya, fikir nak mari kuliah. Mikir ni mari kuliah betul. Nak mari kuliah ni mikir. Kan? Saya kadang mikir juga bila orang jemput. Bila dah 3-4 kali kat Seluar panggil kan, kena adjust juga waktu supaya dapat kena 2-3 kali. Kan? Kadang mikir benda baik ni, kadang dia mari mikir juga. Sebab apa setan dia kacau kita. Mari kuliah kan, mikir orang mari kuliah ni bukan senang. Ingat senang ke mari nak duduk congok? Mari duduk. Kalau kat rumah lagi sedap kan. Kalau kat rumah lagi sedap. Mari duduk congok, dengar pula. Lepas tu mari-mari pula tak tahu siapa mengajar. Lagi dahsyat. Itu lagi teruk kan. Tak tahu siapa ni kata dia. Lagi susah juga hati dia buatnya. Benda-benda baik ni memang begitu. Tapi kita kena ingat, syukur ni Allah akan bagi pada satu waktu masa kita tak ada. Masa kita ada tu Alhamdulillah Allah bagi. Tapi kita akan dapat merasai nikmat syukur ni masa tak ada. Masa tak ada pun ya Allah bagi kan. Saya ingat masa PKP baru ni, saya kuliah je kan. Kuliah dengan jaga budak-budak tahfiz. Minggu pertama okey lah. Minggu kedua, start minggu kedua dah ada orang datang ke rumah. Datang bagi salam. Datang apa? Datang minta beras. Tahu mas saya minta beras. Saya kata kenapa? Dia tu start dah 2 hari makan bubur tadi. Suami kena berhenti kerja. Tuan-tuan kalau dengar cerita kasihan. Ni depan mata. Bila sebut depan mata, datang pula biasalah orang. Datang bawa anak kecil seorang-seorang. Allah sebut kata makan bubur ya Allah tuanku. Saya pun tak ada kuliah pun tak ada sampai makan bubur tuan-tuan. Demamnya makan bubur ni. Tak ada mana makan bubur ni. Kan? Dia kata tak apalah. Apa yang ada dah bagi beras dekat rumah. Saya ambil dalam 2 kilo bagi. Saya kata tahu kat mana ni datang kat sini nak minta orang. Dia kata ada beritahu dekat kawan tu kata pergi kat sekolah tahfiz tu jumpa ustaz. Ustaz tu boleh bagi. Aku pula disuruh jumpa je. Kan? Tak apalah dia balik lah. Saya cakap kat rumah, kalau hari ni orang datang untuk minta sumbangan kat kita, kata jangan percaya inilah yang terakhir. Sebab saya dah biasa, saya kata, saya yakin ini permulaan.
orang akan datang lagi. Sungguh tuan-tuan, esok petang sampai lagi, esok petang sampai lagi, dah tiap-tiap hari. Dah rupa YB dah aku. Kan? Baik aku tanding pilihan raya itu aku menang. Kan? Tanding aku menang jadi YB sungguh. Tak tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, saya nak sebut, Allah atur. Kan? Saya, tiba-tiba orang datang hantar telur masin. Sekotak tuan, ada 30 biji. Telur masin. Lepas tu mari hantar ikan masin. Masin belakang tuan-tuan. Naik darah tinggi aku ni banyak sekian. Kan, hantar telur masin sekotak tuan-tuan. Tak pernah hayat aku makan sekotak telur masin ni. Biasa teringin beli 2 biji telur masin. Tak pernah saya beli banyak. Dia mari lama sebulan tak makan telur masin teringin kan. Beli telur masin. Beli 2 biji je. Kan, itu pun belah 8 tuan-tuan. Seseorang. Kan, mana bukan kata tak duit nak beli telur masin. Jarang makan sangat. Ada waktu-waktu tertentu je. Tiba mari sekotak tuan-tuan. Duk mikir orang ni rupanya dah. Bukan Allah tu. Bukan tu kita. Allah tolong kita pegang je. Kan, dia sampai. Saya kata ambil 5 biji telur masin bagi kat dia. Tak lama 5 biji. Kata lain tu. Ada lagi orang datang. Tunggulah. Betul kau orang kata. Betul. Tunggu. Datang sungguh. Tak esok. Habis telur masin aku. Kan? Sekali tinggal 3 kata tak apa. 3 tinggal kita pun nak makan juga. Tinggal 3. Mari pula ikan masin orang hantar. Mari orang hantar. Saya kata dah rupa bantuan banjir pula dah aku dapat. Kalau banjir ke aku kan. Orang tahu kan. Rupa-rupanya Allah bagi. Masa tu tuan-tuan baru mari terfikir. Allah. Mungkin ada sedikit kita syukur atas apa Allah bagi. Allah tak putuskan. Rezeki yang Allah janjikan aku akan bagi, itu aku bagi sungguh. La azidannakum. Allah tak pernah tipu kita. Tapi kita yang banyak tipu Tuhan kan. Kita banyak tipu Allah. Kita kata yang kita nak syukur, kita nak buat, tapi kita tak syukur apa Allah bagi. Ramai mana orang mengeluh dengan apa yang Allah bagi, tapi terlupa dengan apa yang dah ada. Kan? Mengeluh apa yang dah ada. Kan? Banyak mana orang mengeluh tentang perangai suami yang tak baik. Betul tuan, saya di tempat orang mengadu kan. Kata Ustaz, suami saya begini. Berapa tahun dah kahwin? Dah 23 tahun. 23 tahun. Baru dia mengadu suami dia jahat. Yang selama ni itulah suami dia. Anak berapa dekat? Anak dah 8. 8 anak baru tahu suami jahat. Sekalian, saya kata Allah. Saya kata nanti suami akak tak ada. Akak akan tidur mengigau. Saya kata nanti. Kenapa teringat dia marah. Teringat dia berdengkur. Teringat semua saya kata. Kalau dah macam tu perangai Ustaz tak teringatnya lah. Dia punya nak marah. Jangan main. Jangan main tuan-tuan. Ya Allah tuanku. Dahsyat. Kenapa kadang-kadang kita jarang nampak tentang kebaikan. Kita cukup fikir tentang tak baik. Kenapa? Kebaikan itulah nikmat. Ambil syukur atas apa yang ada. Alhamdulillah. Garang-garang suami aku pun aku ada suami. Ada orang langsung tak garang sebab suami pun tak ada. Nak garang punya lagi susah. Nak ke sini susah, nak ke sini susah. Kan? Tapi dia ada suami. Garang-garang pun ada suami. Ada waktu tempat kita bergantung, duduk tempat kita letak keyakinan tu suami. Anak-anak. Apa sajalah ada tuan-tuan. Subhanallah. Allah Ta'ala bagikan kita nikmat. Semua Allah nak ajar kita pun. Allah nak ajar kita supaya kita sentiasa bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita seronok menuntut ilmu. Seronok sangat menuntut ilmu. Seronok menuntut ilmu, tapi malang. Kita tak seronok untuk beramal dengan ilmu yang kita tuntut. Bagus dah. Suka datang mengaji. Bagus sangat. Tapi ada orang yang suka datang mengaji ni kadang-kadang bukan kerana nak mengaji, kerana nak jumpa kawan. Tak ada rumah, tak ada kawan. Nak pergi kawan. Orang kata kalau nak kawan, mari. Tak apalah, dia marilah. Mudah-mudahan dengan kebaikan dia cari tu, Allah buka hati dia. Tapi, bukan sekadar tu. Dan balik, dia tidak beramal dengan ilmu yang dia ada. Allah, okay. Kan ulama katakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Kita dengar. Benda tu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia. Allah marah dalam Quran dan surah Al-Mu'minun, Allah sebut. Jangan melakukan satu perbuatan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan faedah untuk kamu. Buat tapi tak ada keuntungan. Apatah lagi benda yang kamu buat tu mendatangkan kerosakan. Maka dilarang oleh agama untuk kita buat benda yang tidak ada faedah. Tuan-tuan bayang kita mengaji tapi tak beramal. Nak buat apa ilmu kita? Sekadar nak nama, tak ada faedah pun, nama setakat mana kita ada. Tapi tak beramal. Sebab setengah ulama kata, bukan sekadar diibaratkan perbuatan sia-sia tu, ulama kata al-ilmu bila amalin kal junun. Ilmu yang tidak beramal diibarat seperti orang gila. Kenapa jadi gila? Dia kata buat kerja bodoh. Tanam pokok jantan, siram, letak baja,
Baja yang paling hebat sekali, baja Thailand, 16 kali 16. Baja kan? Tu letak. Baru ni saya beli pokok kelapa nak tanam. Tanya baja paling baik, 16 ke 16. Aku rupa baja 16 pun tak tahu macam mana. Tak ingat nama lah, 16. Cek Malaysia tak ada baja tu. Malaysia paling kuat baja dia 15. Tak nak. 15 pun tak tengok lagi ni. Baru sebut cerita orang sebut, oh tu baja. Letak baja, pokok dah kompom jantan. Sampai bila nak buah? Tak. Tu yang ada kisah kan. Seorang wak tu dia nak jual kambing dia. Nak jual kambing, dia kata ambil kambing wak ni. Kenapa? Wak dah bela 3 tahun, tak beranak kambing. 5 ekor beli 5 tak beranak kata dia. 5 tahun tak beranak kambing ni, dia jual. Orang tu bertanya, berapa wak nak jual? Murah-murah je. Berapa tahun dah wak? Dia kata dah 5 tahun, dah 3 tahun, 4 tahun dah jual bela kambing tak beranak. Berapa ekor jantan, ekor betina? Dia kata 5 betina. La ilaha Allah. Bila nak beranaknya dah 5 ekor betina? Kan? Dah letak bela kambing 5 ekor, 5 betina. Lepas tu tunggu beranak. Sampai mati tak beranak. Sebab kerja dia buat tu sia-sia. Walaupun ada 12 ekor kambing sekalipun, kalau letak sampai 12 ekor tu semua betina, kerja tak ada. Ilmu yang ada tapi tak bermanfaat langsung pada diri. Ada ilmu bela kambing tapi tak tahu tentang bab lain kan. Tanya orang, tengok keadaan macam mana. Bila dia tidak mendatangkan manfaat, jadi kita macam gila. Sebab ilmu ni dikaitan dengan amalan ni, dia akan menjadikan ilmu kita tu sangat bernilai. Nilai. Apa yang kita rasa sedap atas benda yang kita tahu? Tak sedap apa kita tahu. Saya pandai tapi saya tak buat. Apa untung pandai tu? Kan? Pandai tapi dia takkan dapat rasa nikmatnya, takkan dapat rasa. Orang pandai bawa kereta tapi tak pernah bawa kereta. Kau pandai bawa kereta, pandai. Lesen ada, pernah bawa kereta, tak pernah bawa. Tak rasa nikmat dia. Nikmat bawa kereta ni lain. Orang kita duduk kat sebelah, kita bawa kereta, lain nikmat bila kita pandai. Orang pandai masak tapi tak masak, makan masakan orang je. Okey. Kena buat. Satu yang boleh mendatangkan kebaikan untuk kita. Kan? Saya memang boleh masak. Saya suka masak nasi Arab. Yang main, aku pandai nasi Arab ni. Main. Sampai satu hari orang rumah saya kata bang jual nasi Arab. Kata tak payahlah, kalau jual kan tak ceramah, aku pakai jual nasi Arab je. Kan? Masak untuk keluarga dah. Tapi tak apalah, orang lain tak suka pun, tapi anak-anak suka sangat kalau saya masak. Oh, dia kata kalau bapa masak suka, anak-anak rasa kalau anak-anak suka ni rasa macam nak kiamat dah kan. Anak-anak suka makan kita masakkan, rumah pun suka kita makan. Tapi rumah tu lah suka sangat, kan suka kan langsung tak masak, aku je masak kan. Dia tak boleh suka sangat lah kan. Tapi saya masak lah, sampai saya terfikir betul juga, saya boleh buat nasi Arab maklubah. Kenapa saya tak jadikan dia satu produk mendatangkan rezeki untuk saya? PKP baru ni dah tak ada kerja, baru mari mikir mujur di PKP. Kalau tidak tak mikir, sebab saya buat kuliah tak mikir nak buat. Saya fikir saya buat rempah sendiri. Saya buatlah. Ada ni sambil promosi lah ni. Sebab dah saya jual, alhamdulillah, boleh jual. Kan? Dalam masa PKP tu boleh buat jual. Alhamdulillah, habis dekat 300 kilo saya jual. Maknanya saya dah sebut apa? Ilmu tu kalau kita tak amal, langsung tak dapat manfaat apa-apa pun. Dapat kenyang perut seorang ni, tak pasal-pasal kan. Apabila saya buat, oh subhanallah, boleh datang rezeki. Padahal lama, bukan baru saya tahu. Tapi sebabkan sibuk kuliah ni, sibuk makan nasi Arab kat kedai sedapnya, tak buat sendiri dah. Bila kita buat, lepas tu kita tanya feedback daripada orang, alhamdulillah, oh ada, dah buat grup stokis dah. Ada 11 orang stokis saya. Ya man, tak lama esok aku kaya ni. Dah, alhamdulillah. Saya nak suruh Amin tu je, kau berkat tu sekalian. Tak ada apa pun, ambil bantu-bantu tahfiz sebenarnya saya buat untuk dana tahfiz. Tapi nak sebutnya betul, saya nak sebut selain daripada benda kita bicara, saya nampak berlaku pada diri saya suatu benda yang saya tahu saya tak buat, tapi bila saya buat benda yang saya tahu, saya nampak ada satu yang Allah bagi balik. Itu pentingnya kita gairah satu benda yang kita ada. Saya tahu tapi tak buat. Kau tahu tak dosa? Tahu. Lepas tu belas ke dosa. Kau tahu tak ni wajib? Tahu tapi tak datang. Apa manfaat? Tak ada manfaat. Sebab ilmu ni bila kita tidak beramal, tak ada manfaat. Sebab manusia gairah untuk menuntut ilmu, tapi manusia tak suka beramal. Rugi sangat. Kita jumpa dengan Allah, Allah tanya apa yang kita buat. Allah tak tanya ilmu apa yang kamu ada. Saya pakar ilmu tauhid, saya pakar ilmu fiqh, saya pakar faraid. Kau amal tak? Tak amal pun pakar je. Nak buat apa? Ya Allah tanya apa yang kamu amalkan tentang apa yang kamu tahu. Itu yang paling besar. Kalau kita hanya pakar saja, kita tak pernah tahu tentang kepakaran yang kita ada, lama kita akan jadi rosak tentang apa yang kita ada. Kita ada kepakaran tapi kita tak gunakan untuk jalan kebaikan. Banyak sangat kebaikan yang ada. Nabi SAW
bijak dalam ilmu peperangan, kan? Pakar Nabi. Dan Nabi bijak dalam segala-gala ilmu. Nabi pandai, Nabi pakar dalam segala bidang ilmu. Nabi bagikan pada para sahabat. Para sahabat mempunyai kepakaran yang berbeza-beza. Nabi kumpulkan mereka. Nampak? Satu ketika dalam selepas daripada peperangan Bani Qainuqa, tak salah saya, Nabi kumpulkan tawanan-tawanan perang. Dan Nabi ambil mereka daripada kalangan kepakaran-kepakaran yang ada pada diri mereka. Ada di antaranya yang pakar, boleh bijak dalam bidang pendidikan. Boleh mengajar budak-budak menulis dan membaca. Nabi ambil daripada kalangan, Nabi gunakan kepakaran yang ada pada dia untuk kebaikan. Nampak? Untuk kebaikan. Lalu ambil dan mereka ajar daripada kalangan anak-anak orang Islam yang pandai menulis dan pandai membaca. Sampai mereka pandai. Kepakaran itu perlu ditonjolkan. Sama ada kebaikan untuk diri kita ataupun kebaikan lain. Apatah lagi kepakaran kita tu kita gunakan untuk kebaikan agama Allah. Cuba bayangkan kalau ada orang hebat dalam sesuatu perkara tapi tidak guna pun jalan Allah. Guna untuk merosakkan agama Allah, lagi dahsyat. Sekarang ni kalau tengok dalam Facebook, dalam dunia Facebook ni kan, jawabnya sampai tak tahu apa la ilaha illallah. Tak tahu kebolehan dan kelebihan yang ada. Tak tahu mereka gunakan untuk Islam ke untuk apa. Tak tahu. Kadang-kadang jadi rasa, dia orang ni Allah beri ilmu untuk apa agaknya. Ya. Untuk apa? Tuan-tuan mati Allah sekalian. Ni, agak-agak jemaah mengaji. Banyak kitab dah mengaji kan ni. Kan? Saya bukan ustazah. Bukan tunggu jadi ustazah. Kan? Tak apalah, ajar apa yang kita ada. Paling-paling tidak melalui jalan-jalan yang mudah ni. Sistem pesanan ringkas. Apa yang kita boleh ajar? Agak yang paling ringan, paling mudah. Online 2-3 orang. Yang boleh kita bantu. Supaya dia tidak menjadi sebab kita tertutupnya hidayah dan taufik daripada Allah. Yang ketiga, Allah SWT mengurniakan tenaga pada seseorang. Tenaga yang Allah Ta'ala kurniakan itu tenaga yang sangat baik, hebat. Tetapi dia tak pernah menggunakan tenaga itu untuk jalan Allah. Ada kaki, ada tangan, ada tenaga. Pertama sekali jalan Allah kita nak guna ni pada diri kita. Payah orang nak mari semain jemaah, kan? Lepas PKP, sebelum PKP dengan lepas PKP, saya dah mula kuliah di masjid. Saya tengok orang yang datang ke masjid ni, orang yang sama juga macam sebelum PKP hari tu. Betul, saya kata betul. Saya pergi tu kadang-kadang, bukan apa, kadang mikir, dia orang ni tak cukup ke lagi pengajaran ataupun ujian yang Allah bagi ni, tak cukup ke? Allah bagi ni berat ni. Berat sungguh. Kita ni selamat, tuan-tuan sekalian. Bukan kerana kita. Sebab kita ni umat Nabi Muhammad je. Sebab kita umat Nabi Muhammad. Umat Nabi lain dulu habis dah. Kaum Nabi Lut AS. Engkau perintah Allah. Didatangkan penyakit kepada mereka. Tak percaya lagi apa yang Nabi Lut bagi tahu. Akhirnya, Allah matikan mereka, timbul terbalikkan bumi sehingga jadi satu lautan yang sangat besar. Kenapa? Kamu tak percaya perintah Allah. Itu Nabi dulu ni, kan? Allah sebut pada Nabi Nuh AS, datang penyakit, jadi buruk kulit, kudis. Nak beritahu tentang ini benda yang Allah Ta'ala bagi peringatan awal supaya kamu kembali ke jalan agama Allah yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Tolak keluarga, tolak saudara mara, tolak jiran tetangga, tolak. Allah berikan kelebihan pada mereka, tolak sampai tahap Allah datangkan banjir. Datang dah banjir sebelum itu. Kalau kita baca sejarah, Allah turunkan banjir. Mereka kata kalau banjir macam ni tak ada masalah. So, tapi Allah dia tak tahu kuasa Allah yang lebih hebat. Allah datangkan air daripada langit untuk mereka. Mereka rasa sombong. Sampai satu waktu Allah datangkan air, turun air daripada langit, keluarkan air daripada bumi. Sehingga mereka tak sempat, bukan kata nak selamat orang lain, diri sendiri pun tak sempat selamat. Kaum Nabi Musa AS, Bani Israel, laknatullah. Apa yang diajar oleh Allah? Allah datangkan ribut pasir, mereka buat pesta liar yang mereka buat. Sampai satu tahap Allah datangkan ribut pasir sehingga mereka bergulung dalam gulungan pasir, mati berlimpangan mayat-mayat manusia. Kenapa lupa pada Allah? Kita umat Nabi Muhammad. Hebatnya kita, tuan-tuan, kerana kita jadi umat hebat. Tu hebatnya kita. Dan kita ni menjadi hebat kerana hebatnya Nabi Muhammad SAW. Tak serupa macam Nabi lain.
Allah datangkan terus. Maka sepatutnya dengan ujian yang Allah bagi ni cukup dahsyat sebenarnya. Sudah cukup untuk kita menyedari kesilapan kita. Tapi wallahu alam, saya tengok tak berubah lah. Masjid yang saya pergi tu tak ubah macam tu juga. Tak dibenarkan orang tua-tua datang ke masjid. Warga emas 60 tahun tidak digalakkan. Rasanya kalau orang tua-tua 60 tahun tu tak datang, tak ada, tinggal tu imam je lah. Hak yang tak apa nak tua dengan tak apa muda ni, muda pun tak muda sangat dah, tua tak apa nak tua, tengah-tengah ni, payah lagi nak mari masjid. Kedai kopi penuh kat kedai. Ada je. Kadang-kadang kedai yang dekat masjid, dekat pintu masjid je. 3 langkah pintu kedai, 3 langkah masjid. Ramai. Tapi tak mari. Saya pun tak tahu nak cakap kenapa dan mengapa, wallahu alam. Mungkin ada kesilapan daripada kalangan orang yang menyampaikan ilmu, tapi mungkin kesilapan daripada mereka, wallahu alam. Kita cuba doa dengan Allah. Bukan apa dan takut tu mari apa. Saya bagi kuliah dan mari perasaan takut, balik dia bercakap dengan kawan-kawan. Teruk lagi. Kerja dakwah ni bukan belum boleh selesai. Kena banyak ruang dakwah yang kita kena masuk. Nak beri sedar kepada manusia. Kalau Allah punya jalan, Allah punya cara beri kesedaran, manusia tak sedar juga. Agak nak bagi macam mana lagi? Macam mana kita nak bagi kan? Manusia tak sedar juga dengan apa Allah Ta'ala bagi. Rasa-rasanya sampai tahap satu masa nanti, Allah tahulah nak sebut lah. Sampai tak boleh nak buat apa. Kita ni sampai saat tahu tu tak boleh nak buat apa. Semayang pun tak boleh. Maksudnya tak boleh semayang dekat masjid. Kuliah pun tak boleh. Berita ada sampai kena berhenti kerja. Tak kuat lagi ke ancaman Allah bagikan kepada kita? Tapi ada yang tak ada rasa apa-apa. Sedangkan Allah dah bagi peringatan. Manusia lupa dengan peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada mereka. Yang keempat, manusia yang buat dosa dan tahu itu dosa, tapi melambatkan taubat. Nanti dulu. Sedangkan dosa yang kita buat ni besar. Adakah kita rasa bahawa kita ni tak ada dosa? Kan Nabi katakan kullu bani Adam khata'un. Semua anak-anak Adam ni berdosa, buat salah. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Daripada kalangan orang berdosa tu, yang paling baik daripada kalangan dia adalah orang yang bertaubat. Maka suruh bertaubat. Kita ni yang bertaubat, Nabi SAW paling kurang 70 kali istighfar lepas solat. 70 kali. Paling kurang. Itu Nabi yang memang confirm tak ada dosa. Kita ni confirm dosa. Tak cukup pun 70 kali satu hari. Kita tengok kan, kita ni ingat bila PKP, banyak PKP ni banyak pengajaran sangat sebenarnya. Saya ingat masa PKP dah tak ada benda nak buat. Tak ada nak buat kan. Memang tak ada benda nak buat pun. Orang lain mungkin yang kerja boleh kerja lah. Saya memang tak ada benda nak buat lah. Memang kuliah je. Bila tak boleh nak kuliah tu memang tak ada nak buat apa. Duduk kat rumah. Minggu pertama seronok juga. Kan. Dapat tengok isteri tiap-tiap hari. Ya kan. Memang PKP, sebelum PKP tinggal je. Keluar pagi kadang sehari 4 kali, 5 kali, kadang tak balik. Kadang kalau pergi luar daripada Selangor 3 hari, 4 hari. Kan. Memang seronok lah. Dapat PKP ni ada satu benda seronok, dapat semayang rumah dengan dia kan. Tapi minggu pertama dah, minggu kedua orang rumah pun dah jemur tengok kita. Main tak keluar-keluar, biasa keluar semua kali tak keluar ni. Kita pun dah serabut tengok dia, serabut juga tengok kita kan. Main lama dah tengok tiap-tiap hari muka lain. Bilik tidur dapur, bilik tidur dapur, dua tu je. Rupa pun dah lain macam dah gayanya. Alah PKP dahsyat-dahsyat. Tapi nak macam mana tak boleh nak buat apa kan. Tak ada apa buat lah. Mak ayang semua. Saya ingat tak ada nak buat apa ni. Nak buat apa tak kerti nak buat apa. Buatlah menulis konon. Tulis buku kan. Tak siap-siap pun sudah. Siap tajuk tu lah tak habis-habis. Buat buku sekarang. Subhanallah. Doa-doakan Allah Ta'ala beri kekuatan kan. Sempatlah menulis ni satu buku. PKP 4 bulan. 4 bulan orang nulis sekejap je. Aku 4 bulan tak siap. Tapi alhamdulillah dah siap dah. Tengah editing musim PKP. Lepas tu saya ingat saya baca Quran kan. Ambil Quran baca, gagap
gagap baca Quran. Bukan kata tak baca. Tapi rasanya, yelah sibuk kuliah kan. Kuliah bukan kerja jahat, kerja baik. Kan? Kira tak bagus lagi ke? Baguslah. Kan kau tak cakap pun aku tahu aku bagus. Baguslah buat kerja kuliah tu. Tapi tak. Kuliah tu kuliah kamu sampaikan. Tapi ada benda kamu dengan Allah kamu kena jaga. Bila baca Quran, tergagap baca Quran baru nampak, ya Allah, lama dah aku tak berinteraksi dengan kamu. Quran ni dia ada energi dalam kita. Lama sangat tak bercakap dengan Allah. Bila baca tergagap tu tahu, ya Allah, pandanglah benda yang kita buat kadang-kadang kita terlepas pandang. Allah tutup rezeki kita. Tu jangan Quran je. Rasa subhanallah. Dia dalam Quran ni ada surah-surah yang ayatnya agak payah. Antara surah Kahfi, ayat-ayat dia banyak. Bila lama tak baca tengah sekalian, amalan surah Kahfi pun ambil yang paling pendek je kan. Paling kurang 10 akhir, 10 awal, 10 akhir. Mula-mula tak sempat ambil 10 awal akhir. Masa sekolah dulu, satu juzuk, satu surah. Masa belajar. Bila dah kerja ni, mula-mula tak apalah, esoklah buat penuh, minggu depan lah buat penuh. Ni tak sempat ni, awal. Sedap pula baca awal dengan akhir ni. Lama 10 awal, 10 akhir je lah. 10 awal, 10 akhir, 10 awal, 10 akhir. Tengah hilang. Lama tak baca tu sekalian. Bila baca gagap, ya Allah, ya Tuhan ku karim. Tak rasa berdosa ke kita dengan Allah? Kita baca Quran gagap. Kita minta dengan Allah semua benda. Kita minta dengan Allah, kita minta sihat, kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita dengan penyakit. Tapi bila kita bercakap dengan Allah gagap, kita tak suka tengok anak kita baca Quran tergagap. Kita akan kata, kau ni tak ulang Quran ke? Cuba bayang kita bercakap dengan Allah tergagap. Maksud, ya Allah, ya Tuhanku, PKP ni Allah sedarkan kita. Sebab apa boleh baca Quran tergagap? Sebab kita tak sedar kita ada dosa. Dalam hadis Qudusi, Allah beritahu dekat Nabi. Allah kata apa? Ya ibadi, wahai hambaku. Cakap dekat Nabi ni. Hadis Qudusi kan? Ilham daripada Allah kepada Nabi. Ya ibadi, wahai hambaku. Innakum tukhti'una laylan wa naharan. Allah kata sesungguhnya kamu ni buat dosa malam dan siang. Allah beritahu kepada Nabi. Bukan beritahu ke Nabi buat dosa, tak, nak beritahu pada manusia. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una laylan wa naharan. Kamu ni buat dosa malam dan siang. Lalu Allah kata apa? Wa ana ufti'unak dhunuban jami'an. Tapi aku akan ampunkan kesalahan semua dosa-dosa kamu. Dhunuban jami'an, semua dosa kamu. Tapi Allah minta dengan kita apa? Allah minta tastaghfiruni. Allah kata bertaubatlah kepada aku. Tuhan kata tastaghfiruni. Tuan-tuan, hadis kursi ni macam satu rayuan Allah. Memang kita ni hamba yang sangat jahat. Kalau Allah merayu sesuatu kepada hamba sampai tahap gitu, sedangkan dia tidak ada apa-apa kesan pun bagi hidup kita, sebagaimana saya sebut pada awal tadi. Dia pula beritahu kat kita, aku akan ampunkan dosa kamu. Cuma aku minta satu. Tuhan kata apa? Tastaghfiruni. Bertaubatlah kamu pada aku. Bebas mayang kat tangan, bertaubat. Allah suruh begitu je. Allah bagi pula jaminan. Allah kata apa? Aghfiru. Aku pasti aku akan ampunkan kamu. Agak-agak kita nak jawab apa dengan Allah gitu? Allah ni buka ruang, bagi peluang dekat kita. Dalam keadaan dia beritahu dekat kita, engkau jangan tak sedar, aku tahu yang kau tu banyak dosa kan? Innakum tukhti'una laylan. Aku tahu kamu ni dosa, siang malam kamu buat dosa. Mana Allah beritahu yang dia tahu, nak beritahu takut kita ni tak sedar. Allah beritahu, aku tahu kamu ni dosa siang malam, tapi aku nak beritahu kat kamu, wa ana ufti'una dhunuban jami'an, aku akan ampunkan dosa-dosa kamu. Allah beritahu pula dekat kita jaminan supaya kita jangan rasa takut, rasa susah. Jangan risau, aku ampun dosa kamu.
Tapi janganlah nak dapat ampun saja. Tuhan kata, astaghfiruni, taubatlah dengan aku, istighfarlah dengan aku. Allah bagi pula jaminan, aghfiru, aku akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Hebat kan? Dah lah dia suruh kita bertaubat, dia beri jaminan pula, kau minta je aku bagi, confirm aku bagi. Aghfiru, Tuhan kata memang aku bagi. Kita pula sombong, dah lah bodoh, sombong pula tuan-tuan. Kena geram tuan-tuan. Pada ni kita ni bodoh sombong. Tuhan bagi belaka dah kat kamu kan. Tapi kamu malas sangat nak letakkan mulut tu untuk istighfar dengan Allah. Malas sangat ke kamu nak ambil waktu untuk kamu bertaubat dengan Allah. Malas sangat kamu nak ambil waktu untuk kamu baca Quran. Tuan-tuan, kita hidup dekat dunia ni, kita kerja. Kita boleh minta cuti untuk nak rilis hidup kita. Orang kerja kerjaan, orang kerja swasta kan, ada cuti tahunan kan. Cuti tahunan 14 hari, 30 hari, 60 hari cuti tahunan. Kita ambil cuti ni untuk apa? Untuk rilis je. Nak pergi umrah, balik umrah. Lepas tu, cuti tahun dah lagi. Cuti, pergi shopping, pergi rehat dengan keluarga. Nak rilis diri kita dengan keluarga, serabut dengan kerja. Siapa pernah ambil cuti satu hari untuk duduk atas tikar sejadah nak beribadat dengan Allah? Aku nak ambil cuti satu hari. Aku nak selawat bagaimana yang Nabi janjikan pada aku. Man shalla alayya alfan fi kulli yawmin haramallahu jasaduhu ala nar. Siapa yang selawat dekat atas aku 1000 kali fi kulli yawmin, pada setiap hari, haramallahu jasaduhu ala nar, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Agak-agak boleh dapat ke sehari 1000 kali kita nak buat? Tak dapat. Kita ambil cuti satu hari untuk kita selawat 1000 kali, tanpa handphone, tanpa kerja, tanpa kawan, berhenti minum kopi kat kedai untuk satu hari. Kita ambil cuti. Kita ada cuti 20 hari, cuti tahun. Tuan, duduk dengan rumah, anak sekolah-sekolah tak apa, kita duduk. Kita hari ni jangan buat apa-apa. Makan pun tak payah sibuk dengan masak. Sekali-sekali tuan-tuan. Makanan online banyak, telefon je suruh hantar makan. Kita siap berhenti makan sekejap, kita ibadat balik. Baca Quran, selawat. Pernah buat tuan-tuan? Saya tanya saya. Nabi bagi tahu 1000 kali. Nabi kata pada sahabat, kalau ada tawaran lebih hebat daripada itu, kau nak tak? Tanya sahabat. Sahabat kata, ya Rasulullah, ada lagi ke yang lebih hebat daripada terlepasnya kami dengan api neraka ni? Ada lagi ke lebih hebat? Nabi kata, man shalla alayya alfan fi kulli yawmin zahamat katifuhu katifi fi babil jannah. Allah ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai selawat kat aku 1000 kali, 1000 kali cari. Zahamat katifuhu, akan berlaga bahu dia, katifi dengan bahu aku. Kat mana tuan-tuan? Fi babil jannah, di pintu syurga. Kita nak selawat 1000 kali, Allah ya Rabbi ya Karim, 100 kali pun belum tentu boleh buat. Untuk dengan waktu yang kita sibuk macam ni, berapa orang boleh ambil cuti sepanjang hidup begitu untuk beribadah? Biasa kita cuti nak pergi ke pantai, relax, pergi ke hotel, duduk kolam renang dengan anak-anak semua. Okey, tak apa. Itu untuk diri kita. Tapi ambil satu waktu kita cuti untuk kita dengan Allah. Lepas zuhur sampai asar, jangan buat apa-apa. Baca Quran, selawat, ambil 200-300 kali, buku Quran baca sampai waktu asar. Bukan saya suruh. Saya sebagai cadangan hak terbaik. Untuk saya pun belum tentu boleh buat lagi. Tapi kita cuba buat. Kita akan dapat sesuatu yang sangat hebat. Tuan-tuan akan dapat macam mana kita rilis untuk kita nak pergi bercuti. Tuan-tuan akan rasa benda lepas kita buat satu hari saja kita ambil, kita akan rilis lebih daripada kita pergi bercuti lagi. Satu ketenangan yang sangat hebat Allah bagi. Otak rasa lapang, serabut kerja. Bahkan perbezaannya, kita keluar rumah nak pergi kerja balik, kita akan rasa seronok dan kita akan nampak benda yang kita nak buat. Hebat.
Itu selawat. Amalan lain lagi, surah-surah, ayat-ayat Quran, zikir-zikrullah. Ya Rabbi, banyak. Jaga manusia nak buat. Untuk apa tu? Untuk taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang hak tu yang menyebabkan kita makin hari makin lupa dengan taubat kepada Allah. Kita lupa tu tanggungjawab kita yang Allah Taala berikan kepada kita. Kita lupa. Tentang mati Allah Tuhan sekalian. Yang kelima, dia berkawan dengan orang-orang yang baik. Yang kelima, bersahabat dengan orang soleh. Bersahabat dengan orang soleh, orang baik. Tapi tak pernah dia mengambil peluang untuk dia mencontohi mereka. Ibn Qayyim kata, ramai tak kita kawan? Kita rapat dengan para ustaz, kita rapat dengan tok-tok guru, orang alim. Kita rapat bukan nak kita tumpang glamour dia. Kita nak ambil apa yang ada pada diri dia, mencontohi sifat dan akhlak dia. Kalau kita hanya kawan dengan dia, sebut nama dia, aku biasa dengan dia ni, tapi kita tak contoh pun, subhanallah, kita rugi. Itu pun menjadi sebab punca kenapa Allah tutup hidayah. Sebab Allah dah buka ruang hidayah depan mata. Tuan-tuan biasa berjumpa dengan asatizah, ustaz, kan, setiap pagi dengan program yang sangat hebat, kan. Al-Falah ni memang sangat terkenal di Facebook, di alam maya, kenal dengan program-program sangat baik. Ambil keuntungan dan peluang yang ada. Jangan rugi. Dapat tahu tentang diri mereka, contohi, ambil peluang. Dapat rapat dengan mereka, bagus. Kenapa? Kerana kita nak orang-orang yang begitu mendampingi kita. Jangan cari orang yang hanya dipandang hebat di dunia tapi tidak ada apa-apa. Jangan cari benda-benda macam tu. Kita tidak akan dapat kesan pun baik pada kita. Carilah yang datangkan kebaikan, kita pun dapat merasai nikmatnya. Ya, sebab benda yang dekat dunia ni, nikmat dekat dunia je. Akhirat, cari kebaikan, contohi orang-orang alim, para ulama. Sebab kalau kita berjalan, tuan-tuan nak pergi musafir mana-mana, letakkan satu program dalam musafir kita yang tidak membabitkan kepada kerja-kerja yang penting. Contoh macam kita buat kerja daripada syarikat tu lain lah. Kita berjalan sama keluarga, kena cari satu rumah para alim ulama untuk kita ziarah. Oh, tak boleh pergi, tak kenal. Oh, tak pergi, memang tak kenal. Cakap nak datang kan, telefon, saya daripada sini datang, masa pergi mana-mana negeri kita pergi, cari seorang alim. InsyaAllah kita tak akan sia-sia balik. Kita akan dapat sesuatu yang sangat baik dari kita. Bukan kita nak pergi makan ke rumah dia, dia jamu tu kita makan lah, kan. Tapi kita nak pergi ziarah dia. Nak ambil apa? Nak ambil berkat, contoh hidup dia. Kalau jumpa benda tak baik, jangan dijadikan contoh. Niat balik, pergi rumah ustaz, ingat ustaz, rupanya tak apa-apa. Banyak baik, dia ambil yang tak baik tu. Jangan, tinggal. Hak yang pandangan, sebab syaitan akan datang. Syaitan datang. Yang mana pandangan tak baik tu jangan. Buang. Yang mana boleh kita bantu, kita bantu. Jangan cari jalan yang tak baik. Fikir tentang sesuatu yang buruk je, jangan. Cari yang baik je. Saya ingat ada seorang lelaki cakap dengan saya, seorang budak tahfiz jadi imam, pakai jubah kedut. Saya pernah cerita kat orang tu. Jubah kedut. Saya pergi ceramah kat surau tu. Dia punya tak puas hati tengok budak tu. Kan? Puas hati sampai makan saya. Kata, ni lah ustaz, tahfiz ni, saya bukan tak suka ustaz. Dia tak tahu yang saya pun ada tahfiz ke, kan. Dan keram juga nak ketuk orang cawan, kan. Tak tahfiz ni masalahnya ustaz. Kita tengok dia jadi imam, kita panggil dia, jubah kedut-kedut pakai. Saya kata, siapa dia tu? Budak imam ustaz. Marwah ustaz, kena jaga marwah tahfiz. Saya kata, betul abang cakap tu. Saya kata, tanya, abang pernah tanya dia ke kenapa jubah dia kedut? Tak ada lah ustaz, tengok macam tu pun kita nak semayang pun. Saya kata, ni lah kebanyakan manusia. Saya minta maaf, abang kata. Saya pula fikir, kali pertama saya jemput kan, awak cakap pula benda tak senonoh depan tu. Geram juga aku pun. Saya kata, ni manusia banyak fikir tentang buruk dia. Apa salahnya? Dia imam, dia jemput, tidur dekat bilik masjid dan masjid sediakan. Apa salahnya? Bagi tahu dekat dia, hari ni dia imam. Subhanallah. 30 juzuk dalam kepala otak dia. Dia jadi imam kita tarawih pula tu. Boleh tak abang datang jumpa dia, mana jubah kamu yang kotor, bagi kat ni, Acik nak tolong basuhkan.
Bawa balik orang kita basuh. Anak kita tolong. Kita ambil saham adik-beradik anak-anak kita. Tolong bagi imam ni nak semayang macam ni. Tolong gosokkan baju dia. Kalau dia kata tak ada dolai jubah. Abang pergi beli jubah baju selai. RM60 jubah. Bagi kat dia. Lebih baik daripada duk popet. Kan? Aku cili betul mulut tu. Dia cerita tentang jubah orang tu kedut. Kalau saya memang geram tu kan. Saya memang geram kan. Geram tapi saya cakap itu. Lebih baik abang pergi beli jubah. Pada dia ambil. Satu saya berdua dengan dia je. Yang tukang sediakan makan tu, dia kejap keluar masuk tu. Dia layan. Saya kata lebih baik macam tu. Kalau ramai saya tak cakap pula. Dua orang dia. Saya kata lebih baik macam tu lagi bagus. Saya rasa mungkin dia tak ada jubah kot. Kita panggil dia. Dia bersekolah. Entah dia nak yatim ke. Entah dia pelajar yang ditanggung oleh sekolah ke. Kan? Kadang-kadang budak memanglah malas pun. Kan? Nak gosok baju. Anak kita pun tak gosok ke baju pun. Ada bibi, ada kita, dia gosok juga. Ni nak bibi mana dalam bilik tu je. Kita lah ambil. Berapa lama ambil dia? 2 minggu dia jadi imam. 2 minggu kita cara baju dia. Kotor tak dalam bani. Ni pakcik sediakan bakul. Kau jubah kotor masuk je, pakcik ambil. Layan dia. Subhanallah, tuan-tuan. Siapa dia kita layan tu? Ahli syurga. Bukan cikai-cikai manusia. Hafal Quran. Budak umur 16-17 tahun. Tengah hafal Quran. Dijemput jadi imam. Siapa dia? Kalau dia mati tuan-tuan dengan 30 juzuk. Dengan kita tuan-tuan. Yang tak berapa nak juzuk ni. Kan beza tuan-tuan sekalian. Ya Allah ya Rabbi. Dia duk cerita tentang komplain kedut jubah budak tu. Saya kata ya Allah ya Tuhanku. Kadang-kadang mari mikir Pak. Saya cerita ni buat sebut gambaran. Nampak perangai manusia kan. Saya suka cari satu benda yang buruk. Kamu tak nampak ke kebaikan yang kamu boleh dapat daripada keburukan yang ada? Kan? Pergi sekolah. Sekolah tu dinding plaster pun tak ada, pakai batu-batu macam tu je. La ilaha illallah. Kalau ada, selesai dah. Sebab tak duit lah tu. Baik kau balik tolong kumpul duit. Beli simen ni, start kami hantar simen nak plaster ni. Saya hantar kontraktor sekali tolong plaster kan. Kan senyum ustaz tu. Hingga dia kata plaster, tak ada, batu dinding tu berlubang. Tak ada nak plaster, lama sangat. Berlubang dulu dah. Ini kan, budak-budak tapi pula semua ada. Taekwondo ada, apa ada. Yang 6 tu lah. Tapi dia cerita tentang buruk. Jangan, ambil yang baik. Ambil yang baik. Kita akan nampak sekalian kebaikan yang kita buat. Saya di sekolah tahfiz. Dan saya ada anak-anak saya di sekolah tempat lain. Kan? Anak-anak ni ada yang boleh duduk dengan kita, ada tak boleh. Dan sebab dia anak teruk, dia rasa semua dia punya. Ada payah juga dengan sekalian. Kan dia tak boleh dengan kita, dia boleh. Jadi kita suruh pergi tempat lain. Kan bila tempat lain kita tengok, oh subhanallah. Saya merasai saya ada sekolah. Bila hantar anak kat sekolah tu tahu sekolah ni kepulan suka. Ada ibu bapa duk bising dalam guru kan. Saya kata jangan. Baik kita bincang apa yang kita boleh tolong sekolah. Lagi baik. Dia kita bincang. Semalam anak saya mengadu makan ikan masin je. La ilaha illallah. Tak nak bagi ikan masin, kau hantarlah ayam tiap hari. Bila makan ayam sampai berkokok tu senang. Lalu kau mengadu dia makan ikan masin. Lepas tu kau tak hantar pula makanan. Biarlah. Memang ada waktu dia. Tahfiz saya ada satu hari makan ikan bilis je. Saya bagi makan ikan bilis je. Dia kata ikan bilis je. Oh lagi baik ikan bilis. Nasi lemak pun ikan bilis juga. Kan? Saya kat sekolah satu hari memang ada lauk. Hanya nasi dengan garam saja saya duduk pondok dulu. Itu wajib satu hari kena ada waktu itu. Mula-mula ya Allah ya Tuhanku. Tak ada pun darah tinggi. Okey je. Baru ni je dapat telur masin darah tinggi sikit. Tak ada pun tak ada masalah pun. Tapi kesan dia, kita tahu tentang kesabaran hidup. Tapi bising komplain. Takkanlah ikan masin ustaz. Lepas tu kebetulan anak saya dapat tang kepala pula tu. Komplain dapat tang kepala. Dia kebetulan lah macam mana. Memang dia ada waktu dia dapat kepala, ada waktu dia dapat ekor. Rezeki dia lah. Oh, komplain. Saya kata tak ada masalah pun. Jangan komplain. Okey, hari Rabu memang makan ikan masin. Okey, tak apa. Teruskan ustaz makan ikan masin. Siapa sanggup hantar hari Rabu ayam goreng? Siapa sanggup hantar? Senyap sunyi, tak ada buat keluar. Oh, tadi bikin sangat. Bukan banyak pun pelajar, ada 70 orang. Kan? Hantar ayam goreng seorang seketul. 70 ketul. 70 ketul berapa ekor je ayam? Kalau seekor ayam potong 18, berapa ekor ayam? Kecil 18. Potong 10 banyak sikit. Baru 7 ekor tu sekalian. Apa yang hantar? Hari Rabu saya hantar ayam goreng ustaz. Apa yang hantar? Ikan masin tu ada, ayam goreng pun dapat. Kan selesai. Duk popek dalam WhatsApp, keluar tidak apa, berasap situ je, tak dapat dah. Sebab apa? Jenis suka cari keburukan. Ingat. Kita carilah kebaikan, insya-Allah. Kan? Program kuliah macam ni. Bukan tak ada yang cacat, ada kecacatannya.
Bukan tak ada. Dia tak ada yang sempurna dari dunia ni. Maka apa kecacatan tu ada? Kecacatan tu kalau jadi bawah mulut, sampai bila tak dia baik? Bukan. Jumpa, bincang. Saya rasa benda tak ada, kita buat macam ni, tak macam ni. Kan jadi baik. Ni tak baik. Buat je kuliah. Tapi tak apa-apa. Elek. Engkau tu buat apa? Lagi tak apa-apa. Jangan cari kecacatan, cari sesuatu yang baik. Sebab apa? Kita nak dapatkan kebaikan daripada apa yang kita buat. Dan yang terakhir. Apa yang terakhir? Yang terakhir ni, manusia tahu dunia tu kat belakang, akhirat tu kat depan. Tapi manusia kejar benda yang kat belakang sampai tertinggal benda yang kat depan. Kejar dunia sampai tinggal akhirat. Tahu dunia tu kita akan tinggal. Kita ni kan sedang berjalan ni. Berjalan nak ke mana? Nak pergi ke akhirat. Berarti akhirat tu kat depan, dunia kat belakang. Sepatutnya yang dah tertinggal tu lantaklah, sebab kita nak kejar ni. Tapi kita lalu ke depan, kita tengok belakang. Lah, tak ambil lagi. Patah balik ke belakang. Agak sampai bila kita nak sampai? Tak sampai-sampai. Maksud tak sampai tu, kita takkan capai matlamat kita nak pergi ke akhirat. Kita asyik gostan ke belakang nak kejar dunia saja ni. Dunia ni tuan-tuan dah lalu je. Lalu, dapat. Tak dapat sudah, lalu je. Lalu kita lalu. Jangan tak lalu. Oh, saya tak nak dunia. Dan nak duduk kat mana? Memang kena duduk kat dunia pun. Tak lagi. Berarti kita kena lalu dunia yang ada. Tapi ingat, jangan sampai kita mencari dunia sehingga tinggal akhirat. Jangan. Saya ingat perkataan arwah Tok Guru saya masa belajar dulu. Itulah pesannya. Apa dia pesan? Dia kata jangan belajar, habis belajar, jangan mu kerja nak cari dunia je. Sebab kalau mu cari dunia, akhirat mu tak dapat. Tapi kalau mu cari akhirat, dunia akan ikut mu gimana, kata dia. Orang Terengganu. Dunia akan ikut mu. Mu nak gimana dia, dunia akan ikut. Kalau mu cari akhirat. Tapi cari dunia, akhirat tak ikut mu, kata dia. Dia akan tinggal mu. Sebab akhirat terus bergerak. Masa tu tuan-tuan, dengar saja je. Mikir pun tidak, kita pun umur belah-belah tahun kan. Mikir nak seronok je. Kan? Umur 19, pergi keluar negara. Belajar juga. Masa tu masih lagi mainan. Kepala tu jangan cari dunia. Tapi bila dah nak habis ni, masing-masing dah tahun akhir, jazah dia fikir, dia bincang apa? Balik, kau nak kerja apa esok? Aku pun tak tahu nak kerja apa. Kau nak kerja apa? Dia fikir kerja ni. Dia fikir kerja. Lepas tu balik pula. Kan, balik-balik jumpa kawan-kawan. Kawan-kawan dah pakai kereta, dah pakai ni. Oh, aku pun nak ni juga dah. Maksud tak fikir. Kan? Tapi adalah dalam ramai-ramai tu yang ingat balik. Ingat. Arwah tak pesan kat kita. Jangan fikir dunia lagi. Kita cari, kita nak buat kerja untuk nak bantu keluarga dulu. Lepas tu fikir jalan. Apa kerja yang boleh kita dapatkan pahala? Kerja kita buat tapi kita bantu Islam. Sambil kita dapat, Islam pun dapat. Ada kawan-kawan yang sedar. Bila kita menang, ya juga. Tapi dalam keadaan ya juga tu mikir juga. Kan? Boleh ke macam tu kan? Cukup ke pendapatan? Tapi ya Allah, rupanya betul. Sebab Tok Guru cakap tu, hak beritahu Nabi pesan. Kan? Sebab dunia ni jambatan tu akhirat. Jangan sampai kita nak duduk lama kat jambatan ni. Tak ada orang duduk lama pun. Jambatan ni hanya sekadar laluan untuk seberang pergi akhirat je. Kalau kamu duduk kat situ tengah, sampai nampak belakang, kamu gostan. Lepas tu nampak belakang, bila masa kamu nak pergi seberang belakang, kamu takkan sampai. Tinggallah, yang lepas tu tinggallah. Oh, rugilah tu. Biar rugilah, kita pergi ke depan pula, cari hak lain pula ke depan. Rugi terlepas, tak apa, hak depan ada lagi. Tinggal. Oh, aku tahu lepas tak buat. Tak apa. Rugi tu kita fikir, apa kita boleh buat tahun depan untuk nak nambah baik. Jangan fikir nak berlaku, jangan gostan lah. Terus ke depan, buat benda baik-baik. Rupanya, ya Allah, Allah bagi mudah hidup. Mudah ni datang dengan berbagai-bagai cara. Ada Allah gunakan perantaraan daripada makhluk untuk nak berikan kemudahan kepada kita. Perantaraan Allah datangkan, hantar apa yang ada. Tapi buatlah kerja agama, insyaAllah. Kamu takkan rasa susah dalam hidup ni. Maksudnya, kalau ada benda agama yang kita nak buat, jangan fikirkan sangat tentang sesuatu. Kamu buat je. Ni majlis agama ni. Saya tahu mungkin peringkat awal nak mula buat. Kan? Sekarang awal nak buat dulu. Mungkin menghadapi kesusahan. Kan? Mungkin senang. Ada orang senang nak buat. Ada orang susah. Nak kumpulkan orang, nak ajak orang datang. Kan? Payah. Tapi bila dah lama buat, jangan fikir sangat. Ada orang tu fikir, Ustaz nak buat keluar Tuhan ni Ustaz, dekat pasar pagi. Saya ingat lagi, di Kelang. Saya kata, okey lah buat lah. Tapi Ustaz nak macam mana Ustaz? Duit tak ada. Nak buat ni orang nak datang. Oh, saya kata kalau fikir macam tu, tak payah buat lah. Lepas tu bila nak buat Ustaz, memang tak boleh nak buat. Saya kata, sebab mana ada apa-apa kita. Lepas tu je tak. Kata kalau fikir ada apa, memang tak ada apa-apa. Buat dulu. Sebab apa? Sebab orang akan tengok. Kalau kita mengharapkan daripada masyarakat, kita akan tengok.
Istiharkan, buat poster istiar. Kita akan mulakan keluar doa pada setiap minggu. Buat tentang pasang kemah. 2 kemah pasang. Pasang kursi, tak kursi. Ada orang nak bagi infak kursi. Ada orang infak kursi dah. Tapi tak ada orang nak infak orang, infak kursi je. Pergi-pergi tu ambil kursi daripada orang. Dia kata ustaz boleh datang. Kata saya datang, tak apa. Saya tak ada orang. Saya datang, memang ambil kursi lah. Saya duk bayangkan kursi tu lah orang. Aku ceramah sama je. Kata 10 ke 30 ke ceramah aku macam tu lah. Apa ceramah kan. Lepas tu, tak ada duit nak bagi ustaz. Kata jangan fikir tentang masalah tu. Kamu setia je lah. Kita nak pakai duit tiap kali kuliah ni, nak pakai duit banyak ni. Kamu setia je. Tak apalah, yang tu kita cerita kemudian lah. Kan cerita Allah akan bagi. Ya Allah. Sampai sekarang, tambah dah 4 kemah. 4 kemah tentang kuliah. Kuliah duha, tepi jalan je. Tuan-tuan sekalian. Depan kedai, buat tepi jalan. 4 kemah tuan-tuan orang datang. 200 orang ke 200 orang datang. Kan? Saya adalah kuliah bulanan kat situ. Sebulan sekali. Ramai. Jumpa orang tukang buat tu. Kalau jumpa je mesti cakap. Kata Ustaz, terima kasih Ustaz. Kata bukan, itu nak kerja Allah. Bukan kerja saya, bukan kerja kita. Kita nak buat benda jalan Allah ni, buatlah. Allah akan tahu dah aku datang. Min haisu la yahtasib. Daripada keadaan yang kamu tak pernah gambarkan. Daripada mana datangnya pertolongan Allah. Kita duk fikir tentang kerja Tuhan. Jangan buat kerja kita. Yang lain biar Tuhan buat. Ya Allah, aku nak buat benda baik. Aku nak buat kerja. Aku nak kembangkan ilmu. Nak kembangkan agama kamu, Ya Allah. Buat kerja. Niat kerana Allah. InsyaAllah, tuan-tuan. Mudah Allah Ta'ala bagi. Bila mana kita yakin. InsyaAllah, tuan-tuan. Cuma jaga. Jangan 6 perkara yang boleh menyebabkan tertutupnya hidayah Allah dan taufik Allah pada kita. Cuba elakkan. Ada ilmu, cuba beramal. Ada nikmat, cuba kita sedari supaya kita mensyukuri nikmat Allah. Kan? Ada tenaga, gunakan untuk jalan agama Allah. Untuk kita dan diri kita dan keluarga kita. Gunakan segala-gala. Ada kawan, pastikan kebaikan dia akan memberikan kebaikan pada kita. Jangan hiraukan tentang keburukan yang ada pada mereka. Ingat, hidup kita dunia hanya sekadar sementara. Kita nak tuju ke akhirat, tempat yang mesti kita capai untuk kita nak pergi, tempat yang kekal abadi. Jangan hiraukan dunia yang kita tertinggal, kerana dunia tidak akan memberi kesan apa-apa pada kita. Dia hanya tempat sementara. Pastikan tempat sementara itu untuk kita mengumpulkan harta sebanyak mungkin, harta yang boleh memberikan bekalan kita di akhirat. Ampun maaf dipunkan atas segala kelemahan, maaf atas segala kekurangan. Sebagai ganti ni kadar mampu saya bagikan, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Ta'ala. Doakan Allah SWT berikan kekuatan kepada saya untuk saya buat kerja dakwah. Saya doakan semua kita, insyaAllah Allah Ta'ala berikan kepada kita istiqamah untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita kalangan orang-orang yang dirahmati dan diredai oleh Allah SWT, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada jumpa yang akan datang. Kalau tak ada peluang jumpa, kita doa Allah Ta'ala jumpakan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Ada sedikit pengumuman. Ada luar-luar jualan tu. Ada juga dekat bonek kita, saya tu sedikit jualan untuk dana tahfiz. Ada sabun, saya tak pasti anak-anak saya bawa tak nasi beras maklubah tu. Kan, saya tak pasti dia bawa, sebab memang biasa dia orang bawa. Wallahualam, kalau dia orang tertinggal tadi saya pun tak pasti kan. Saya tengok kalau ada dengan niat untuk sumbangan pada pembinaan surau untuk pengetahuan. Ada yang masukkan sumbangan pada surau, saya tak sebut nama lah, masukkan sumbangan untuk surau di tahfiz saya. Alhamdulillah, terima kasih. Surau tahfiz tu dah siap piling, apa ke nama, entah tapak gajah dipanggil. Yang bawah tu kan, orang yang kontraktor tu kata buat tapak gajah Ustaz. Gajah pun gajah lah, besar juga kan, sebab dia buat piling besar, tak pakai piling kecil-kecil. Piling besar tu dah siap dah tambah tanah. Sekarang tengah buat bin, sebab surau tu saya buat tinggi sikit, 3 anak tangga. Tak buat atas lantai tanah bawah, naik 3 anak tangga lah. Serama tu rendah, buat tinggi sikit. Jadi sekarang dah pasang kayu bin, dah siap dah, tinggal nak tambah tanah. Kita dah ada tanah dah, nak tambah dengan nak apa tu, nak simen lah. InsyaAllah lepas tu boleh naik lah. Kemudian surau untuk tahfiz 2 tingkat. 1 tingkat tu surau untuk belajar dan untuk kelas-kelas umumi orang kampung. Tingkat atas tu dewan terbuka, hanya sekadar pasang pagar para pinggang untuk budak-budak menghafal Quran ke atas. Sebab bawah tu ada kelas orang tua, kelas orang dewasa, kelas warga emas. Bukan warga emas lah, orang yang tak kerja. Dia akan datang ke kita. Kalau warga emas datang kan, Perak tak mari pula kan. Marilah Perak Gansa pun datang. Dia ada kuliah kat situ, insyaAllah. Wallahualam. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.